Negara Malaysia sangat terkenal dengan kebudayaan dan juga sejarah yang pelbagai. Begitu juga dengan adat tradisi, permainan, pakaian, alat muzik maupun makanan tradisi. Semakin moden dan maju negara kita, semakin banyak tradisi ditinggalkan serta dilupakan. Contohnya, kuih tradisional. Walaupun sebenarnya cara pembuatannya itu mudah, tapi tidak semua golongan remaja maupun generasi baru gemar membuatnya. Namun begitu, masih ada segelintir dalam masyarakat kita yang masih berpegang teguh pada adat tradisi ini serta mengekalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Malaysia adalah antara negara yang menjadi tumpuan pelancong di seluruh pelosok dunia kerana tempat dan juga makanannya. Bukan sahaja makanannya sedap, tetapi kuih-muihnya juga mempunyai nama-nama yang pelik dan juga unik. Contohnya, kuih tak itik, kerbau guling, cucur udang, badak berendam dan macam-macam lagi. Tapi tidak semua golongan remaja ataupun generasi baru mengenali nama-nama kuih ini ataupun cara pembuatannya. Tak juga. Tapi kalau ada, makan je. Ada setengah benda tu kenal juga lah. Tapi kalau kata yang lebih-lebih tu kena tunjuk dulu, mungkin pernah tengok lah. Kalau dulu masa ngaji dulu, masa sekolah dulu, pagi-pagi bila nak pergi sekolah juga, mak buat kuih. Lagu tu lah. Tak banyak saya kenal, cuma akok lah, akok biasa. Akok biasa saya makan, yang tu saya kenal. Selain tu yang selalu nampak kat kedai lah, macam Puteri Ayu, Seri Muka, yang macam tu. Setakat ni nak kata tahu buat tu tak ada lah, tapi biasalah tolong mak tu buat dapur tu. Kuih dangai. Kuih ini adalah kuih tradisional yang ada di Malaysia. Walaupun senang untuk kita dapati, tapi tidak semua golongan remaja ataupun golongan muda tahu akan sejarah dan juga cara pembuatannya. Kali ini saya akan menjejaki kuih tradisional dan juga sejarah kuih ini dari setiap daerah. Assalamualaikum. Saya Nur Syarina binti Haji Nawawi. Saya adalah pengasas Makcik Kuih Official yang di mana saya masih mengekalkan dan mementingkan kuih tradisi kita yang di mana sekarang sedikit sukar nak cari. Kalau sekarang ni kita ada belah utara, belah timur, selatan dan juga barat. So kalau dekat belah utara tu, Puan Syarina rasa apa yang Puan tahu? Kuih apa yang sekarang ni boleh dikatakan tradisional ataupun susah kita nak jumpa dekat negeri-negeri lain dekat belah utara ni? Dekat belah utara yang terkenal ya, ada yang panggil dangai. Oh, kuih dangai. Kuih dangai. Kuih dangai ni dia adalah kuih yang berasaskan kelapa parut, tepung pulut sahaja dan gula. Oh, maknanya kuih dangai ni cara pembuatannya boleh katakan 3 bahan je lah. 3 bahan, sangat mudah. Tetapi untuk mendapatkan tekstur yang cantik, tidak terlalu garing, tidak terlalu kurang masak, pun memainkan peranan juga. Faham. Macam ni kuih dangai ni maknanya kuih dangai ni adalah kuih turun-temurun orang lama kita. Ya, betul. Nak dapatkan dia sangat susah sekarang. Faham. Adakah cara pembuatan kuih dangai ni
sekarang dengan dahulu tu berbeza ataupun masih juga mengekalkan sama? Dia berbeza. Okey, saya bagi tahu ya. Bila orang dulu, dia akan buat daripada, kalau nak buat satu kuih saja, dia akan bermula daripada awal pagi kerana prosesnya sangat lama. Mereka kena guna kelapa parut yang muda. Orang dulu kan, diorang tak pergi kedai ya beli-beli. Kena panjat pokok kelapa, petik, nak belah lagi, nak kukur. Oh, kena kukur dulu. Ya. Betul lah. Dan diorang kena cari kelapa yang muda. Sebab akan ada perbezaan. Kita guna kelapa parut muda atau kelapa parut yang tua. Bila dah siap, nanti kita akan tahu. Oh, dia punya rasa dia membezakan dia. Oh, begitu. Kalau dangai lah. Cara pembuatan kuih tradisi adalah sedikit sukar daripada cara pembuatan yang moden. Kerana yang moden tu pada saya dia lebih senang, tidak banyak langkah. Di mana kalau kuih-kuih lama, dia ada langkah-langkah dia untuk mengekalkan tekstur kuih supaya tidak rosak, tidak lembik, dan nanti bila dah siap dia akan nampak sangat cantik, sangat-sangat lazat kalau orang pandang. Kalau kita cerita belah timur. Timur tu tempat saya lah. Timur kuih apa yang puan rasa ini kuih adalah kuih tradisional, kuih orang lama kita? Yang orang ramai lupa saya ada satu kuih yang sangat sedap. Dia macam kuih koci tapi bukan. Kita panggil dia kubang badak. Kubang badak. Pernah dengar tak? Pernah dengar, tapi boleh dikatakan saya belum pernah cuba merasai kuih kubang badak tu sebenarnya. Sebab apa? Susah nak cari. Kubang badak ni dia berasal daripada Cenor, Maran. Tapi kami orang Pahang, kalau nak cari kuih tu, kita akan pergi ke Temeloh. Kita panggil Pekansari. Oh, hanya di Pekansari sahaja yang kita boleh dapat kuih kubang badak. Sebab itulah tempat original dia. Oh, tempat keaslian dia bermula di situlah. Ya, saya faham. Adakah cara pembuatan kuih kubang badak ni sama macam kuih dangai? Kuih dangai lain sebab kuih dangai tu kita akan bakar. Macam kuih dangai tu lepas kita dah siap gaulkan semua, kita akan masukkan dalam ketuhar. Kalau kubang badak ni bahan-bahan dia macam mana? Kalau kubang badak ni bahan-bahan dia kita cuma pakai tepung pulut putih. Kita mesti gabungkan dengan tepung pulut hitam untuk dapatkan warna yang gelap. Sebab tu orang kata macam koci ke? Bukan. Walaupun bahan dia sama. Kerana nama pun kubang badak. Kan dia macam berkubang. Oh, faham. Sebab dia macam berenang-renang berkubang-kubang atas tu. Sebab kalau kuih koci dia dibaluti dengan kuih koci kita balut dengan daun pisang. Ada orang yang kalau suka kuih koci dia balut dengan santan. Santan dan kita lipat. Tapi yang kubang badak ni kita akan letak juga santan atas dia. Tapi dia macam leleh. So santan tu macam meleleh bila kita ambil sekali dengan santan yang dalam kubang-kubang tu yang ada berkubang tu. Faham. Macam saya sendiri bila saya buat talam dulu mula-mula, ya Allah, ada je yang lembik, ada je yang nak potong pun tak boleh. Jadi daripada situ kita kena betul-betul belajar. Ada orang kata buat kuih Melayu ni senang. Tidak, sebenarnya sangat susah. Terutamanya bila buat talam, sebab saya sangat suka buat talam, kena perlu konsistensi untuk masak kepalanya, pulutnya, untuk mengekalkan rasa dan tekstur dia. Macam kuih dangai. Kalau dulu kita kena hidupkan api bara, lepas tu kita kena panjat pokok kelapa nak ambil, kelapa nak petik, nak kukur lagi. Tapi sekarang nak dapat kelapa parut, boleh terus beli di kedai runcit. Dekat pasar raya pun ada, sangat senang. Setiap masa kita boleh buat.
Kalau di sebelah selatan ya, Muaz, di Johor. Mak terkenal dengan kuih koli kacang. Kuih koli kacang ni ramai yang suka. Yang ini saya tahu generasi muda ada yang suka kuih tu. Tapi tak ramai yang mahir nak membuat ni kerana proses ni sangat panjang. Dia mula-mula dia ada langkah-langkah dia. Kita kena sediakan tahi minyak dia. Okey, tahi minyak tu daripada perahan santan atau pati santan ya, ada orang panggil. Kita kena masak. Masak sampai dia kering, sampai dia keluar minyak. Sampai dia keluar minyak dia tak siap lagi ya. Kita kena tunggu dia lagi kering, dia akan keluar macam tahu tak kacang yang kalau kita tumbuk-tumbuk tu? Macam kecil-kecil macam tu. Dah yang tu dah siap. Kena siapkan yang tu dulu. Untuk dapatkan tahi minyak tu macam puan cakap, mengambil masa yang lama ke? Proses membuat tahi minyak ni dia lama. Dalam 2-3 jam. Tengok berapa banyak pati santan yang kita pakai atau perahan santan. Kalau katakan kita nak buat tahi minyak tu mengambil masa yang tak lama, contoh 30 minit lah misal kata, adakah mengganggu rasa? Mengganggu rasa sudah tentu. Tekstur pun tak sama, warna pun tak sama dan dia memang tak masak langsung. Sebab nak menjadikan dia macam sepihan kecil tu memang sangat lama. Sebab tu ramai yang kurang gemar nak membuat koli kacang. Itulah orang panggil kuih koli kacang. Sebenarnya atas tu bukanlah kacang. Bukan. Ada orang ingat itu kacang tanah yang kita tumbuk. Tidak. Itu faham. Macam ada jugalah remaja yang saya rasa menganggap kuih koli kacang ni atas tu mesti ada kacang ke? Bukan. Sebab kacang, sebab dalam dia tepung dia. Kita pakai tepung kacang hijau. Gitu. Kalau orang zaman dulu tahu kan yang kacang hijau yang kita buat bubur tu, diorang akan sangaikan, diorang akan kisar halus. Halus. Orang zaman dulu dia akan pakai yang tepung tu. Tapi kita sekarang senang. Kita dah boleh beli. Maknanya lah tu yang berbezanya orang zaman dahulu cara pembuatannya yang juga orang zaman sekarang cara pembuatannya. Kita boleh mempercepatkan masa. Tapi masih mengekalkan rasa. Faham. Kerana terlalu banyak sekarang ni kuih-kuih atau manisan daripada budaya luar yang mereka lebih tertarik. Kerana mungkin cara penyediaan tu lagi cantik. Mungkin sebab itu. Okey. Sekarang ni kita pergi ke belah barat. Ya, betul. Kuih apa yang saya tahu? Kuih yang boleh katakan lama atau tradisional, kuih sopang, betul tak? Ya, betul, tradisional. Nak tahu sebab apa? Orang dulu kuih sopang ni dia cuma jumpa ketika hari raya sahaja. Pelik kan? Maknanya kalau hari-hari biasa, hari-hari lain tu memang susah nak dapat kan? Sukar dijumpai. Sebab orang ingat hari raya ni kita makan biskut raya je kan. Tapi diorang istimewa sikit bila raya kita boleh jumpa dekat rumah-rumah orang-orang dulu. Inilah mungkin namanya tu pun boleh dikatakan lama. Betul. Orang-orang dulu saja yang orang kata tu pandai buat kuih sopang ni. Adakah bahan dia macam mana? Bahan dia macam kita nak buat kubang badak, cuma warna dia berbeza. Ada orang panggil kuih sopang ni badak berendam. Beza dia, badak berendam ni dia warna hijau dan kita guna air daun pandan yang kita kisar. Tapi kuih sopang ni ringkas tapi sangat sedap. Kita guna tepung pulut, sedikit tepung gandum untuk bagi tekstur yang kenyal yang sedap. Dan dalam tu kita akan letak inti kelapa manis. Begitu. Dah siap tu kita dah bentuk kan. Kita letak dalam pinggan.
dan kita tuang air dan santan yang Bancuh sekali dibancuh sekali. Kita kukus. Dah siap. Mudah lah sebenarnya. Sangat mudah dan sangat sedap. Oh, adakah mengambil masa yang lama? Macam kuih apa tu? Kuih kolej kacang kita tahu mengambil masa selama 2 jam untuk dapatkan. Lama juga tu tak selama kulit kacang sebab kita kena buat inti dia dulu. Inti kelapa manis dia tu kita kena guna kelapa parut yang muda juga. Kita kena masak inti kelapa tu dengan kalau yang sedap ya, kita guna gula anau. Gula anau. Memang sangat sedap. Dia akan ada rasa lemak-lemak dia. Kita akan masak dengan kelapa tu. Kita letakkan juga daun pandan untuk mengekalkan bau harum. Aroma dia. Oh, gitu. Kalau katakanlah gula anau tu sukar untuk didapatkan di sini. Katakan kalau kita beli gula merah lain ataupun gula Melaka yang biasa boleh. Sebab kita yang buat dia. Tapi kena pandai seimbangkan rasa manis dia. Tak boleh terlalu manis. Nanti orang tak nak makan. Faham. Okay, nak buat inti dia macam kita buat kuih dangai tu. Pada saya suka guna kelapa parut yang muda. Sebab ada kelainan dia. Lembut dia pun lain macam ya. Kena guna kelapa parut muda. Kena letak, kalau tak ada gula anau macam saya cakap tadi tak apa. Boleh guna gula Melaka atau gula merah. Kita masak dengan air biar dia hancur dulu gula tu. Lepas tu kita letak kelapa parut tadi sampai dia kering. Seimbangkan rasa, letak sedikit garam. Garam tu wajib nak naikkan rasa lemak-lemak dia. Tak daun pandan, dah kering, dah siap. Dan lepas tu kita boleh mulakan buat kuih sopang. Apa yang saya tahu kuih sopang ni kena pakai kukus ke? Kena pakai kukus. Tapi saya ni pakai kukus elektrik. Nak cepat masa. Tak apa, moden kan. Walaupun kaedah dia cepat, tapi masih mengekalkan rasa dia. Sebab kita sekarang nak cepat kan. Ya betul lah, kata yang kita dah berada di zaman moden. Ya, banyak peralatan moden yang kita boleh gunakan. Sebab kalau guna yang kukus lama, kita kena isi air. Kena tunggu dia mendidih dulu. Lepas yang mendidih tu, kalau air dah berkurang, kena tambah air. Kena tunggu dia mendidih balik. Itulah dia orang kata orang lama kita dulu buat kuih macam tu kan. Sebab tu kita tak boleh nak kata kuih lama ni mahal. Kerana pembuatan dia sebenarnya sangat-sangat rumit. Kena teliti. Dan kalau boleh orang kata jangan derhaka resepi. Kalau tak sama rasa dia, resepi dia semua rasa takkan sampai. Faham? Kalau saya akan pastikan setiap kali ada bazar Ramadan kena bawa anak-anak pada saya. Sebab sekarang nak cari kuih lama memang susah. Tapi bila bulan puasa, kebanyakan kuih-kuih lama yang kita nampak, betul kan? Okey, baiklah, ini adalah kuih tradisi yang dah pun siap. Nak kata susah pun tak, sebab sekarang ni banyak sangat peralatan moden yang kita boleh gunakan. Maknanya golongan generasi baru tak ada alasan tak boleh nak buat kuih tradisi. Kalau dulu kita nak dapatkan kelapa, kita kena panjat dulu pokok kelapa. Lepas panjat pokok kelapa, kita kena kukur kelapa tu. Macam-macam kerja untuk dapatkan isi kelapa tu. Betul tak, Puan? Betul tu. Kerana sekarang kalau diorang nak beli bahan-bahan tu semua, boleh didapati di kedai runcit. Pasar raya pun ada. Sangat mudah, sangat praktikal. Macam tu saya mulakan dengan yang ini lalu, kuih dangai. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Puan punya pinggan pun orang kata tu cita rasa lama, cita rasa asli. Ya, betul. Kan? Sebab dengan dulang saya ni, ini semua adalah
ibu saya punya kerana dia pun masih mengekalkan tradisi lama. Dengan pinggan ni pun sangat susah nak dapat sekarang. Itulah betul lah. Kalau katakan sekarang ni, zaman moden sekarang ni, nak dapat pinggan yang macam ni, saya rasa susah dah. Memang sangat susah. Susah kita nak jumpa sekalipun. Tapi perasan tak, kalau kita makan dalam pinggan ni, perasaan dia tu memang lain macam. Betul? Kan? Dalam keadaan orang kata dekat sawah padi macam ni kan. Dapat makan kuih Selera macam dia ni. makin membuak-buak. Dapat rasa tu. Bau Wangi dia sedap. kan? Betul Cik Puan. Bau dia wangi. Sebab tu kita kena guna kelapa parut yang muda supaya rasa lemak dia naik. Wangi tak? Faham. Wangi bau dia ni. Saya Cuba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun nak rasa sikit. Kelapa parut muda kan. Tu tengok dekat tengah dia, kita ada letak gula Melaka. Oh, gula Melaka ni? Ya. Oh. Untuk bagi keseimbangan rasa antara lemak, manis, sedikit masin. Sebab tu ada gula Melaka di tengah-tengah. Muaz cuba tengok. Nampak? Ada gula Melaka. Ini sebab kita nak bagi keseimbangan rasa lemak, manis dan masin. Bila kita letak sedikit garam tadi. Kita ada rasa macam sedikit manis, tak terlebih sangat. Kita ada masin-masin sikit dan rasa lemak kelapa tu. Betul. Sebab tu kena pakai kelapa muda, betul? Ya, sebab tu golongan tua terutamanya sangat suka dengan dangai. Faham. Sedap ni. Sedap ya? Banyak lagi ni nak makan. Dua. Tak apa. Kita rasa pula kuih seterusnya. Okey. Ni. Saya ambil sopang ya. Kuih sopang. Yang sedikit sukar nak cari ya. Yang katanya kalau nak dapat kuih sopang ni macam Puan cerita tadi, waktu hari perayaan sahaja. Ya, orang-orang dulu dia cuma ada ketika hari raya sahaja. Faham. Okey, Ban. Saya letak kat sini je lah ya. Boleh lah. Pinggan yang sama Yang kan? sama, tak ada masalah. Cuba Kita tengok inti dia. potongkan. Tengok di tengah-tengah ada inti kelapa manisnya. Dia sedikit kenyal tapi dia tak keras. So jangan risau kalau nanti ada orang kata keras, susah nak gigit. Tidak. Dia ada kelapa manis kat dalam. Ya. Dia tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit. Seimbang. Betul kan? Ada rasa lemak dia. Lepas tu kita rasa kelapa manis dekat dalam inti tu, inti dalam tu. Dia tak mengganggu rasa tekstur di luar kan? Betul. Tak terlalu manis. Dan dia punya kenyal dia tu pun tak, orang kata tu senang nak ditelan atau senang nak dimakan. Okey, Dah seterusnya. penuh dah pinggan dia. Tak apa. Boleh lagi ya? Boleh lagi. lagi. Kita nak Saya letak rasa di sini ni kan. dulu. Sebab apa kat depan saya ni kalau kita tengok aje, rugilah pula, betul tak? Nak dapat susah. Betul, nak dapat susah kan. Ni sekarang kat depan mata. Kita cubalah. Okay, Yang ni ni kita panggil kubang badak. macam kuih koci yang Seperti kuih koci yang kita balut dalam daun pisang. Tapi bezanya yang ni kita kukus bersama dengan daun pisang. Dan santan di atas dia. Intinya seperti kuih sopang. Namun dia punya penggunaan tepung yang lain. Penggunaan tepung yang lain kan, tepung pulut hitam Tepung pulut hitam sedikit. Tapi kita gandingkan juga dengan tepung pulut putih seperti sopang. Yang tu boleh letak semua dalam mulut terus. Senang. Dia lemak ada. Ini sedap. Sedap. Saya rasa sedap. Sedap ya? Dia lain sikit daripada sopang. Walaupun cara hampir sama, tapi sebabkan dia guna pulut hitam, Ya. dia punya rasa tu Masya Allah, saya tak tahu nak gambarkan macam mana, tapi sedap. Yang ini kita boleh, asalnya daripada Cenor. Cenor. Cenor di Maran Pahang. Macam kita bualkan tadi lah, di Ya. Cenor, Maran Pahang kan. Kuih lama yang boleh dikatakan susah nak dapat sekarang. Yang dijual
di Pekansari Temerloh sahaja. Betul. Ya, Okey, Wan. sedap kan? Sedap. Dia tak muak Dia dan tak tak terlalu manis, Betul? sedang elok. Sedang elok. Dia tak manis sangat, dia tak rasa muak sangat. Lepas So, sedang ni elok. nak cari kat Pasar Ramadan susah. Betul? Boleh dapat kat sini? Boleh. Datang kat sini? Okey, Wan. Yang ni, Wan. Yang ini kuih yang terkenal di Johor Bahru. Kuih Kolej kacang. Kolej kacang. Kuih kacang pembuatannya yang sangat rumit. Banyak langkah kita kena gunakan daripada mula-mula pembuatan tahi minyak dia. Okey, atas ni tahi minyak kan? Tak minyak. Dia nampak macam kacang tapi bukan. Asalnya daripada pati santan Pati santan. yang kita perah untuk dapatkan tekstur yang kering macam ni. Kena masak yang sangat lama. Yang dikatakannya masak mengambil masa selama 1 hingga 2 jam. 1 hingga 2 jam untuk dapatkan tahi minyak tu. Ya. Untuk dapatkan rasa yang asli tu untuk kuih kolej kacang. Betul. Ni saya makan, saya cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Lembut. Dia tak lembik tapi dia lembut. Betul tak? Dia tak macam lembik. Tak. Dia sangat lembut. Kalau kita nak pegang dengan tangan pun tak adalah dia macam susah nak pegang. Kuih yang macam ni senang tak untuk dapatkan dekat apa tu? Dekat macam pasar Ramadan, hari perayaan. Boleh kata senang, tapi untuk dapatkan rasa asli dia sedikit sukar. Faham. Boleh didapati kerana kolej kacang ni ramai orang yang tahu buat dan ramai orang yang kenal. Berbanding dengan kubang badak dan sopang. Sedap. Apa yang Puan Sharina punya kuih yang kat depan saya sekarang ni, Alhamdulillah. keempat-empat kuih dari setiap daerah ni, saya boleh katakan sangat sedap. Mana pilihan utama? Kalau saya lah, pilihan utama saya, Masya Allah, saya tak tahu nak pilih yang mana sebab empat-empat sedap sebenarnya. Sebab empat kena dengan saya punya rasa, kena dengan cita rasa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan sebab sudi jemput saya hari ni kan, berbual dengan saya mengenai kuih tradisi kan. Jemput saya makan kuih tradisional hari ni Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sudi merasai air tangan saya. Alhamdulillah. Masya Allah, mana tahu kalau saya nak rasa kuih-kuih yang susah nak dapat kat luar, saya boleh datang sini je Puan. InsyaAllah InsyaAllah, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Cuba minum. Nanti tersedap pula. Tuan rumah sebenarnya diorang boleh pesan makanan-makanan tradisional sahaja untuk diberi, dijamu kepada tetamu supaya nanti bila tetamu datang, diorang tahu, oh ini kuih lama, ini kuih lama, ini kuih lama pada saya. Kerana saya sendiri, kalau saya buat rumah terbuka, saya yang akan masak, saya akan buat semua kuih-kuih tradisional, makanan tradisional dan yang Melayu sahaja. Untuk saya kekalkan tradisi, untuk tetamu-tetamu saya yang ada anak-anak kecil datang. Sebab saya ada pengalaman ya, bila ada anak-anak kecil datang tu, diorang tak kenal. Tapi bila diorang nampak, sedapnya mami kuih ni. Padahal itu cuma roti jala saja. Tapi sebab mereka tak diperkenalkan dengan kuih-kuih yang macam tu. Begitulah dia keunikan kuih-kuih tradisional Melayu kita. Jadinya kalau bukan kita, bangsa Melayu itu sendiri, siapalah yang akan mengangkat tradisi dan adat ini. Jadi terus bersama Jejak Tradisi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adat tradisi Melayu di Malaysia. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Teguh sungguh adat pusaka, biar mati anak, jangan mati adat. Sopan santun